untuk kita nak kupas lebih lanjut tentang perkara ini, kita Jejaka bawa Adam tampan dan Zambilah. handsome. Betul. Yang masih lagi single. Terpaksa saya akui. Saya terpaksa awalkan tu. Jangan lupa hi dalam tu DM. Kita teruskan kepada Haji Ridha. Baik, okey Adam. Tak Okey. sabar sebenarnya Adam cerita. Berdasarkan laporan Adam tadi, daripada sistem pilihan ataupun seeded, kita dapat lihat hanya Lee Zijia saja yang berada dalam laluan yang mampu untuk berikan kelebihan ke beliau di Olimpik Tokyo. Benar Adam? Ataupun yang lainnya apa cerita sebenarnya? Macam seperti yang saya sebutkan dalam laporan, Okey. ini hanya congakan. Okey. Keputusan rasmi belum dikeluarkan oleh Persekutuan Badminton Dunia BWF untuk Olimpik ini, begitu juga dengan jadual. Tetapi untuk seperti yang disebut dalam laporan tadi, untuk saingan perseorangan lelaki dan wanita, seeded players sehingga 16 pemain. Tetapi untuk persaingan bergu, lelaki, wanita, campuran hanya 4 saja. Okey. Zijia dalam saya rasa dalam kelompok yang terbaik. Kenapa kita membicarakan perkara ini? Kerana apabila pemain itu berada dalam kelompok yang baik, seeded, pilihan, dia ada kemungkinan untuk mengelak pemain-pemain yang jauh lebih hebat. Okey. Dia akan bertemu dengan lawan yang lebih rendah rankingnya. Jadi untuk ketika ini, berjaya di peringkat kumpulan, untuk melepasi peringkat kumpulan tidak ada masalah. Cabaran yang sebenar hadir di peringkat suku akhir. Seeded ini boleh dikatakan bagus, boleh dikatakan tidak bagus. Kita lihat di Olimpik Rio 2016, pelbagai kejutan berlaku. Hendra Setiawan dan juga Muhammad Ahsan diletakkan sebagai pilihan. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak berjaya melepasi ataupun melepasi peringkat kumpulan, mencapai keputusan yang diharapkan. Kemudian mereka bubar, dipisahkan. Namun kini mereka kembali. Ini adalah antara pro and cons berada di Olimpik Tokyo sebagai seeded ataupun unseeded players. Okey, tadi Adam menarik bila Adam sebut tentang bergu Indonesia, bergu lelaki Indonesia tadi. Mungkin Adam boleh berikan sedikit tentang perbezaan laluan yang bakal dilalui oleh Aaron Chia dan juga Wu Yik. Kalau kita nak compare dengan Go Vision dan juga Tan Wee Kiong, mereka meraih peringkat perak 2016. Aaron Chia dan So Wo Yik ketika ini dalam ranking ke-9. Saya rasa mereka tahu apa yang nak dilakukan walaupun tidak diletakkan sebagai pilihan. Kita imbau 5 tahun lalu ketika Vision dan Wee Kiong, nama mereka tidak langsung disebut sebagai pilihan. Mereka diletakkan satu kumpulan dengan Zhang Nan, Zhang Nan dan juga Fu Haifeng. Kalau tidak silap saya. Ketika itu mereka membuat kejutan di peringkat kumpulan. Mereka menang di peringkat kumpulan. Namun kejutan paling besar adalah mereka menewaskan Lee Yong-dae, Yu Yong-seung di peringkat suku akhir, di mana mereka langsung tidak diberikan sebarang sasaran tinggi dan akhirnya mereka merintis laluan raih peringkat perak. Begitu juga dengan bergu campuran iaitu Chan Peng Sun, Go Luying, suku akhir bertemu dengan Su Chen dengan Ma Jin dari China. Tidak diberikan sebarang sandaran, tidak diberikan harapan, mereka mara jauh, pulang dengan peringkat perak. Aaron, Wo Yik tahu apa mereka mahu lakukan. Mereka pernah lakukan kejutan di kejohanan dunia. Mereka pernah menewaskan pemain terbaik dunia ketika melakukan debut. Jadi saya kira Aaron dan Wo Yik masih ada api itu untuk melakukan kejutan. Saya kira mereka perlu hati-hati kerana bila mereka tidak berada di seeded, mereka akan bertemu dengan pemain-pemain seperti dikatakan China, Indonesia, Jepun. Ini sangat-sangat bahaya. Yang paling mereka perlu mungkin takutlah nak jumpa. Saya lihat badinya kepada Indonesia. Indonesia ada dua, Marcus Fernaldi Gideon dengan Kevin Sanjaya Sukamuljo dan juga Hendra Setiawan, Muhammad Ahsan. Ini dua mereka sangat saya rasa sangat power. Begitu juga tidak dilupakan Hyuki Endo dan juga Yuta Watanabe dan juga Liu Chen, Lee Junhui. 4 ini. Tapi seperti saya katakan, ini Olimpik. Pelbagai perkara boleh berlaku, upset akan berlaku. Sesiapa yang tidak pamerkan aksi yang terbaik akan jadi mangsa upset. Wah, best ni. Bila ada masuk pasal upset ni saya suka ni. Jadi tidak boleh katakan ini adalah pilihan mesti menang. Tidak. Kevin Sanjaya, Marcus Fernaldi di kejohanan-kejohanan besar mereka sering tidak dapat keputusan. Mereka cemerlang, tapi bila kejohanan-kejohanan besar, kejohanan dunia, Piala Sudirman, Piala Thomas, malang mengekori rapat. Itu macam moto jadi susah untuk kira. Jadi saya rasa ini adalah antara asam garam ataupun
elemen kejutan-kejutan yang mewarnai saingan badminton nanti. Inilah yang Beth ni, menariknya badminton ni bila kan. dia cakap kejutan 2016 Adam sebut tadi. Adam sebut sendiri 2016 kita tak berikan harapan untuk menang perak acara bergu lelaki, bergu campuran apatah lagi ya. Kita harapkan Datuk Lee Chong Wei saja. Okey, fine. Ini yang baik sebab kita ada 5 wakil, 4 daripadanya debut. Betul. Kita tak letak harapan. Adam dah sebut tak ada harapan, kita menang 3 pingat perak di Rio. Okey Adam, Tokyo ni kita tak letak harapan ni. Harus Macam mana? diingat kebanyakan pemain-pemain di Asia, kebanyakannya saya rasa kali terakhir mereka beraksi adalah ketika kejuanan seluruh England. Indonesia, bagaimana kontroversi melanda mereka sampai di England, sampai satu ketika mereka terpaksa diarah pulang oleh kerana isu hal COVID-19, vaksin dan semua, mereka tidak beraksi. Malaysia sempat beraksi, keseluruhan kejohanan pulang, Lee Zijia ditabalkan sebagai juara seluruh England. Jadi saya kira peluang sama rata kerana kejohanan terakhir kebanyakan pasukan, kecuali pasukan-pasukan Eropah, adalah di kejohanan seluruh England. 5 bulan ini satu tempoh yang bagi setengah negara hibernasi. Siu Chi dari China, perseorangan lelaki China, tidak beraksi di kejohanan kebangsaan China. Satu misteri kenapa dia tidak beraksi. Chen Long simpan kuku. Duduk gua. Kita tidak tahu. Jadi banyak pemain-pemain Menyorok. yang menyorok, bukan menyorok, saya simpan kuku, yang menyelah Victor Axelsen. Kento Momota juga tidak beraksi untuk beberapa kejohanan selepas cedera. Kita tidak tahu bagaimana, adakah dia Kento Momota yang kebal seperti 2019 ataupun Kento Momota ini hanya sekadar bermain biasa-biasa saja. Jadi banyak misteri untuk Olimpik ini. Kita tidak boleh bersandarkan reputasi dia pernah jadi nombor 1, dia pernah hebat, dia pernah ranking nombor 1. Tiba-tiba hilang. Tidak seperti itu. Yang penting sekali maksudnya sendiri Saya kena terhibur prepare dengan mental Adam. dan fizikal lah. Jadi ketika Ada ini lagi? Malaysia saya kira sangat-sangat baik kerana mereka sudah lapor diri semalam. Camp intensif sudah bermula. BM juga dengan baik hati menjemput pemain-pemain sparring, Kiamen, Peijing dan rakan-rakan lain untuk bersama dengan Peng Sun Luin. Jadi saya kira ini satu inisiatif yang baik. Jadi mungkin Malaysia juga sedang mempersiapkan pasukan yang kuat. Okey, Adam boleh simpan kuku dulu. Banyak informasi dah kita nak kongsikan. Tak lama tak keluar TV macam ni jadi. Kita berkongsi. Ya. Simpan kuku dulu, mungkin ada banyak lagi yang kita kongsikan. Itu kita akan bawa update semasa ke semasa lah.